Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baru-baru ini pada 3 hari bulan 12 ada satu laporan tentang kartel daging tipu label halal, dan saya pun pergilah searchkan tentang makluman ni, dan saya jumpa satu artikel tentang kronologi macam mana apa yang berlaku kaitan dengan daging ni. Sebab saya sebagai admin tahfiz, memang pelajar-pelajar di tahfiz saya memang seminggu sekali makan daging. Dan daging tu kebanyakannya kita dapati daripada mall-mall lah. Pergi kalau saya kat Sepang selalu pergi Zimat ambil bekalan daging kat situ, ya. Jadi pada saya ni amat berat ni nak tahu apa kisah yang sebenarnya. Jom dengarkan sampai habis. Laporan ni saya ambil daripada laporan berita harian. Testing 1 2 3. Kronologi lengkap pembongkaran kartel daging haram guna logo halal palsu. 23 November, portal Sinar Harian mendedahkan kegiatan syarikat ejen freight ataupun freight forwarder yang menguruskan proses pengimportan daging sejuk beku halal mengambil jalan mudah mengimport daging sejuk beku dari negara yang tidak menerima kelulusan sah JAKIM. Kegiatan yang berlaku sejak beberapa tahun lalu itu didakwa mendapat bantuan daripada orang dalam di pintu masuk negara apabila kebanyakan daging sejuk beku import itu dibawa masuk menggunakan dokumen palsu. Dan pada 2 Disember 2020, beberapa portal media tempatan melaporkan serbuan makis yang menggemparkan negara. Dua Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia iaitu MAKIS selepas ini telah membongkarkan kegiatan kartel yang menyeludup daging sejuk beku dari China, Ukraine, Brazil dan Argentina sebelum membungkus semula daging tersebut dengan logo halal dan menjualnya ke pasaran seluruh Malaysia. Kegiatan itu terbongkar selepas MAKIS melakukan serbuan bersepadu pihak berkuasa di sebuah gudang di Senai 1 Disember 2020. Serbuan itu turut melibatkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia iaitu JKDM, Johor serta Jabatan Agama Islam Negeri Johor, JAINJ, dan diketuai oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPPN HEP. MAKIS mengesahkan pihak mereka telah melakukan risikan dan mengumpul maklumat sebelum membongkarkan kegiatan berkenaan. Menurut MAKIS, gudang tersebut dijadikan lokasi untuk membuat label dan cap palsu yang kemudiannya akan ditampal pada kotak daging yang telah dibungkus semula. Kartel daging seterusnya menyamar menjadi syarikat pembekal daging sejuk beku. Tindakan itu dibuat bagi meyakinkan pemborong di Malaysia kononnya bekalan daging sejuk beku itu diperoleh dari negara yang dibenarkan pengimportannya sebelum dipercayai diedar ke pasaran tempatan. Pekerja warga asing diupah bagi melakukan kerja pembungkusan semula dengan diberikan kemudahan asrama penginapan di situ. Dalam serbuan itu sebanyak 1,500 tan daging sejuk bernilai 30 juta telah disita. Modus operandi sindiket terbabit adalah dengan mendapatkan stok daging sejuk beku dari luar negara sebelum dikatakan diseludup melalui Pelabuhan Pasir Gudang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas. Bagi memastikan kegiatan penyelundupan terbabit berjaya, mereka iaitu sindiket dipercayai akan menggunakan dokumen palsu termasuklah borang kastam, permit import sijil halal ataupun resit bayaran. Bagi mengaburi mata pihak berkuasa pula, sindiket turut mengimport daging daripada sumber yang sah sebelum dibawa ke gudang terbabit di Senai, kata Ketua Pengarah MAKIS Saiful Yazan. Pada 3 Disember, serbuan MAKIS itu mendapat perhatian serius dari Dewan Perniagaan Melayu di Malaysia, Negeri Johor. Pemangku yang Petua Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Negeri Johor, Muhammad Farhan Bashir berkata, penipuan logo halal adalah kesalahan yang sangat serius yang menunjukkan ada pihak yang tidak jujur dan sengaja membekalkan barangan makanan tidak halal tetapi dilabelkan sebagai halal kepada umat Islam di negeri ini semata-mata untuk mengaut keuntungan. Kewujudan kartel membawa masuk sejumlah kontainer daging sejuk beku yang banyak juga kemungkinan ada kaitan dengan ketirisan penguasaan agensi tertentu. Pada 21 Disember, portal Berita Harian tampil dengan laporan khas. Iaitu laporan itu mengatakan kartel mempunyai orang dalam pada semua peringkat prosedur dan pemeriksaan di pintu masuk, menyebabkan mereka kebal sehingga mampu beroperasi sejak lebih 40 tahun dahulu. Astagfirullahalazim.
Kartel dipercayai membeli beberapa kaki tangan kerajaan termasuk pegawai kanan agensi tertentu bagi melepasi pemeriksaan di pintu masuk negara. Wang ringgit dan habuan berlibur dikatakan diguna bagi merasuah pegawai terbabit sebagai dorongan melepaskan barangan yang diimport tanpa mengikut peraturan ke pasaran negara ini. Kartel dipercayai membeli bekalan daging dari loji sembelihan di Kanada, Colombia, Ukraine, UK, Uruguay, Sepanyol, Meksiko, Bolivia, Paraguay, Hong Kong dan China selain negara sumber yang diluluskan. Maknanya, sogokan diuruskan orang perantaraan yang sudah mahir dengan birokrasi di pintu masuk negara dan mengenali orang dalam yang bertugas pada masa tertentu bagi meluluskan pergerakan keluar barangan. Apabila selesai urusan peringkat pertama iaitu pemeriksaan audit kualiti dan halal, kartel tidak akan berdepan masalah melepasi pelabuhan, khususnya di 3 pelabuhan zon bebas iaitu Pelabuhan Kelang, Pelabuhan Barat dan Pelabuhan Utara. Kegiatan itu didalangi syarikat milik bukan Bumiputera yang membentuk kartel menggunakan beberapa syarikat Bumiputera sebagai proksi. Syarikat proksi ditubuhkan kartel pembekal daging sejuk beku di negara ini dinamakan dengan nama berunsur Islamik dan kemelayuan yang boleh meraih keyakinan pengguna Islam. Kegiatan syarikat dinyatakan dalam pendaftaran dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM pula adalah mengimport bekalan daging, namun ada juga kegiatan yang dinyatakan langsung tiada kaitan dengan industri berkenaan. Industri pembekalan daging sejuk beku di negara ini dikuasai beberapa kartel membabitkan pengimport dan syarikat kargo dengan satu daripadanya sudah dikenal pasti dipercayai menubuhkan sekurang-kurangnya 12 syarikat proksi. Faham tak? Selain menggunakan nama ahli kartel, pembekal disyaki mencuri maklumat dan data individu Bumiputera khususnya Melayu untuk didaftarkan sebagai pemilik syarikat proksi ditubuhkan. Modus operandi kartel di mana syarikat terbabit dipercayai diberikan penerangan mengenai operasi di pelabuhan termasuk jadual penugasan kaki tangan dan bagi melepasi pemeriksaan, mereka mengemukakan dokumen palsu atau borang K8 iaitu kebenaran untuk transit bekalan sahaja. Sebagai contoh, jika orang dalam ditugaskan di laluan nombor 3, kontena membawa barang selundup ini akan melalui laluan itu dan melepasi pemeriksaan. Habuan diberikan secara tunai kepada kaki tangan di situ, lapor berita harian. Walaupun syarikat proksi itu terbabit mempunyai kebenaran mengimport dari negara sumber yang diperakui status halalnya, kartel cenderung membawa masuk daging sejuk beku yang diragui status halal kerana memperolehi pada harga lebih murah, sekaligus dapat meraih keuntungan lebih besar. Harga murah antaranya kerana ternakan ada masalah kesihatan, selain loji penyembelihan tidak sah dan memproses daging tidak halal. Walaupun diikrar daging terlembu, bekalan yang dibawa masuk sebenarnya daripada pelbagai ternakan termasuk kerbau dan kuda dengan kaedah sembelihan diragui. Allahu Akbar. Kalau ikut rekod veterina Malaysia, hanya 28 rumah sembelih je yang diluluskan. Baik, itulah dia petikan yang saya baca daripada portal berita harian, kronologinya. Jadi apa pandangan penonton semua setelah dengar tadi yang saya bacakan tu? Istighfar kan? Astaghfirullahalazim. Kesal kesal sebab apa? Terdapat orang-orang yang sanggup mementingkan diri sendiri, ya, sanggup demi keuntungan, tapi demi keuntungan sendiri-sendiri memberi makan sesuatu yang tak halal dan tak bersih kepada orang lain. Makanan tu, daging tu disebarkan ke seluruh Malaysia. Dan wallahu alam lah, kalau ikut berita tu selama 40 tahun kan, jadi berapa ramai dah orang Malaysia yang diberi makan makanan yang tak halal dan tak toib macam tu. Kalau berdasarkan kesimpulan tu kan, macam mana cara tipu daya ni berjaya tu, memang sangat licik lah sekali. Tapi amat sedih lah orang dalam menggaji benda besar sanggup arah keuntungan yang banyak dengan cara melepaskan supaya lepas daging tu. Lepas tu menggunakan pula nama-nama orang-orang Melayu, orang Islam, supaya untuk menarik orang Islam untuk membeli. Dan saya amat sedih lah kan, kalau macam seminggu sekali memang anak tahfiz saya makan daging. Jadi kita dapat daging memang daripada bekalan-bekalan yang ni lah. Kita pun dah ragu selama ni dengan chop label ni, sama ada betul ke tak betul ke. Tapi kalau ikut laporan tu, daging tu setelah dapat ditukar dengan label yang logo halal, yang palsu, dan diedarkan ke seluruh Malaysia. Jadi bukan setakat anak-anak tahfiz saya, semua umat Islam semuanya dah makan sesuatu daging yang meragukan. Jadi
kesal lah, sangat-sangat kesal kan. Sedih kita dengan sikap sebagian orang. Mereka tak faham yang bahawa halal ni sebenarnya bukannya untuk orang Islam je. Orang Islam of course cari halal, tapi dia toib, maknanya dia halal dan bersih. Orang bukan Islam pun mencari produk-produk yang macam ni, yang halal dan bersih. Okay, ada konsep halal tu kan, yang halal dan toibnya. Sebab itulah Islam menganjurkan. Jadi itulah perkara macam ni yang berlaku sebab terdapat manusia yang khianat lah, yang cintakan dunia kan, yang sanggup meraih keuntungan pada masa yang sama merosak, anjurkan memilih makanan yang halal dan toib. Sebab tu sangat-sangat, benda ni sangat berat lah. Saya pun tak tahu nak kata macam mana, tapi sangat berat. Benda makanan ni dia boleh efek sikap seseorang tu. Sikap yang bila makan benda yang baik, insya-Allah dari segi akhlak pelakunya baik, dari segi kesihatan bukan akan baik. Tapi kalau ada benda-benda yang tak baik, sebab itulah dia boleh efek akhlak, efek kesihatan juga. Dan jadi itulah saya harapkan pihak-pihak yang buat benda yang salah ni bertaubatlah kan, hidup kat dunia ni sementara. Kalau tak kat dunia, awak semua yang buat benda mungkar ni, tak kiralah bangsa apa pun kan. Dunia mungkin senang, tapi kat akhirat pasti ada balasannya. Jadi segera bertaubat, segera hentikan perbuatan buat menipu. Dari segi logo halal ni, dia besar sebenarnya. Besar dia punya kesan pada masyarakat, kepada negara. Hentikan buat perkara yang boleh merosakkan hubungan antara kaum. Kalau isu macam ni memang beratlah. Makanan, benda makan. Jadi semoga yang terlibat tu bertaubat, sedar, hentikan. Semoga orang dalam ke apa ke semua tu, hentikanlah perbuatan ambil untung sendiri ni. Dan semoga Allah lindungilah semua umat muslim, dan juga seluruh orang kan, supaya dapat makanan yang halal. Dan sebenarnya berbalik kepada agama kita, agama Islam. Dalam pendidikan mesti ada kesedaran agama kan, sebab Allah tu nampak kan, walau macam mana kita senang kaya hidup kat dunia pun pasti ada dia punya balasan dia, dan baiklah balasan di dunia. Kalau kita tak sempat nak bertaubat, kat akhirat kita kena lagi, na'udzubillah min zalik. Jadi sama-sama kita berdoa semoga benda-benda yang berkait dengan makan yang di dalam daging ni dapat dibenteras. Benda rasuah perkara yang dia berkait dengan rasuah kan, dapat dibenteras, sebab dia memberi kesan yang buruk kepada masyarakat, kepada negara, kepada umat. Jadi sedih sebenarnya dengan perkara macam ni pun dah lama berlaku kan. Tapi itulah dia kan, ke dunia ni macam itulah. Demi harta orang sanggup apa saja, demi kesenangan, demi kekayaan orang sanggup apa saja. Mantap kalimat kita ingatlah yang Allah yang apa yang berlaku ni semua kat dunia ni ujian. Tak selamanya senang. Kawan-kawan jangan lupa tekan like, subscribe dan share info Ummah ini. Terima kasih. Saya nak sampaikan, wallahu a'lam, moga Allah memudahkan semuanya. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.